أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى روح المغفور محمد ياسين بن محمد شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Usaha Encik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Yang berbahagia Tuan Haji Samsudin Haji Samudi, Pengerusi Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat, Cawangan Johor, tingkatannya KKG UMB. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Aziz Haji Muhammad Yasin, Waris Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Yasin. Yang berbahagia Tuan Haji Amran Abdul Rahman, Pegawai Daerah Muar. Ahli-ahli yang berhormat, Ahli Waris Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Yasin, datuk-datuk, tuan-tuan, rakan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan selamat datang ke Majlis Pelancaran Buku Tuan Guru Haji Muhammad Yasin. Bagi menambahkan keberkatan acara pada petang yang berbahagia ini, mari mempersilakan Sahibus Fadilah Al-Syekh Haji Zulkifli bin Muhammad, Kadi Daerah Muar, untuk memimpin baca doa. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hayya li ibadihi asbab al-arzaq wa yassara subulaha wa ja'ala mafatiha al-amal wal-intilaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بارك هذا المجلس ببركة قولك الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Al-ulama warathatul anbiya. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya alim wa ya syakur. Kami bersyukur kehadap-Mu ya Allah
kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Mu, kami rakyat Malaysia dapat menikmati suasana kedamaian dan kebebasan dengan sepenuhnya berbanding dengan negara-negara lain yang inginkan kebahagiaan dan kemakmuran seperti ini. Oleh itu kami menzahirkan kesyukuran di atas limpah kurnia-Mu dapat kami berkumpul pada petang yang bersejarah ini sempena majlis pelancaran buku Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, tokoh ilmuwan Islam Cemerlang, bersama Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin dan Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan akan sempurnakan perasmiannya oleh Sahibus Samahah Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Kiai Syamsuddin, Mufti Negeri Johor. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah kebaikan dan pertingkatkanlah iman serta limpahkanlah kemakmuran dan kebahagiaan kepada negara kami bagi mencapai kejayaan dalam segala urusan. Kurniakanlah semangat rajin bekerja, ketekunan dan kesabaran yang tinggi kepada kami supaya dapat kami berganding bahu membina negara agar terus aman dan makmur. Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah dari-Mu. Justru itu janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayah-Mu, walau sekecil mana pun urusan itu. Allahumma ya Hafiz, ya fa'alu lima yurid. Ya Allah, kami mohon daripada sifat ihsan-Mu agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami daripada segala keburukan, keaiban, kemungkaran dan kemaksiatan. Permudahkanlah kami dalam melaksanakan program ini. Kami mohon keberkatan dan keridaan-Mu agar segala usaha yang dijalankan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Malaysia khasnya dan negara amnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syafi'an wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tokoh ini untuk dijadikan sandaran, rujukan dan contoh yang diabadikan kepada generasi mendatang. Untuk menyingkap hikmah dan juga hasrat di sebalik penerbitan dan majlis pada petang ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Khair Nadirun, Pengarah Urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan hormat jadi persilakan. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Tahrir Datuk Kiai Haji Syamsuddin, Mufti Negeri Johor Darul Ta'zim. Yang berhormat Datuk Dr. Syahrudin Mat Saleh, Ahli Dewan Undang Negeri Johor, Merangkap Pengurusi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM). Yang berbahagia Tuan Haji Syamsuddin Haji Samudi, Pengurusi Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat Cawangan Johor. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Aziz Haji Muhammad Yassin, Waris Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Yassin dan seluruh ahli keluarganya. Yang berbahagia Tuan Haji Amran Abdul Rahman, Pegawai Daerah Muar. Diberi hormat waris-waris dan ahli keluarga Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, Datuk-datuk, Datin-datin, rakan-rakan media, tuan-tuan, hadirin-hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, mewakili seluruh warga Institut Terjemahan dan Buku Malaysia bersama-sama dengan Persatuan Kebangsaan Guru Agama Malaysia Barat Cawangan Johor. Kami ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya dan izinnya dapat kita bersama-sama bertemu di majlis pada petang yang penuh keberkatan ini.
Kami amat berbesar hati ingin melakukan jutaan terima kasih kami kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Mohamad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan sudi meluangkan masa menghadiri majlis ini, seterusnya menyaksikan pelancaran buku Tuan Guru Haji Mohamad Yassin, tokoh ilmuwan Islam cemerlang sebentar saja lagi. Jutaan terima kasih kami juga kepada Yang Berhormat Sahibul Samahah Dato' Haji Muhammad Tahir, Dato' Haji Kiai Haji Samsudin, Mufti Negeri Johor Darul Takzim, atas kesudian Yang Berhormat untuk hadir dan juga merasmikan pelancaran buku ini. Terima kasih. Kami di ITBM merasakan majlis pada petang ini amat besar maknanya. Malah tidak keterlaluan jika kami katakan bahawa seluruh masyarakat Malaysia, khususnya warga daerah Muar ini berasa amat beruntung kerana buku yang menghimpunkan riwayat hidup seorang tokoh agama dari Muar yang besar jasanya akhirnya dapat diterbitkan dan dilancarkan di bumi kelahiran tokoh ini. Yang jelas, penerbitan buku ini merupakan usaha keras yang dilaksanakan oleh pelbagai pihak. Kami berpendapat kisah kehidupan Tuan Guru Haji Mohamad Yassin hanya akan diperihalkan dari mulut ke mulut, dari satu individu ke satu individu. Malah mungkin akan timbul pelbagai versi ceritanya jika tiada iltizam penuh daripada Kesatuan Kebangsaan Guru Agama Malaysia Barat dan komitmen tinggi dua penulis, Ustaz Abdul Latif Jufri dan Encik Ahmad Bahari Maldi, untuk membukukan kisah Tuan Guru Haji Mohamad Yassin. Kami memanjatkan segala kesyukuran. Sungguhnya hanya dengan izin Allah maka usaha penerbitan ini dapat bermula, dan hanya dengan izinnya juga puncak penerbitan buku ini terlaksana akhirnya di majlis ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, tanpa kita ketahui atau sedar, dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya begitu ramai wira yang masih tersembunyi dan tidak diketengahkan jasa baktinya. Mereka sebenarnya merupakan manusia ulung yang begitu gigih dan ikhlas menyumbang keringat serta sanggup berkorban semata-mata untuk membentuk minda dan tamadun masyarakat, walaupun tidak dijanjikan dengan sebarang ganjaran material maupun pangkat. Sungguh pun menghadapi pelbagai mehnah dan tribulasi semasa turun kepada masyarakat, niat tulus ikhlas mereka untuk menimbulkan ilmu yang diamanahkan oleh Allah terkesan hasil kerjaan baik itu sehingga kini malah terus diamalkan serta bermanfaat untuk berkurun-kurun lamanya. Justru itu, kecil tapak tangan kami di ITBM apabila diamanahkan untuk bersama-sama dengan Kesatuan Kebangsaan Guru Agama Malaysia Barat Cawangan Johor untuk mendokumentasikan karya biografi Tuan Guru Haji Mohamad Yassin. Jika pembaca mungkin menganggap buku ini tidak ubah seperti profil kehidupan ataupun CV Tuan Guru Haji Mohamad Yassin, mungkin telahan itu kurang tepat. Kerana kami berani mengatakan bahawa buku ini merupakan hasil dari kajian yang mendalam serta penyelidikan yang substantif yang diperolehi dari sumber-sumber yang sahih, antaranya daripada waris Tuan Guru Haji Mohamad Yassin sendiri dan juga daripada anak-anak murid Allah Yarkam. Buku ini merupakan usaha untuk mengembangkan sudut rumit dan perwatakan sosok diri Tuan Guru, termasuk pengalaman pribadi beliau sehingga merayakan ilmu agama. Berbagai aspek dalam buku ini dikembangkan sehingga menjadi pembaca dekat dan mampu menyelami perasaan Tuan Guru Haji Mohamad Yassin. Namun apa yang kami harapkan, buku ini dapat memberikan makna dan juga perolehan pelajaran kepada pembaca untuk mencontohi nilai kegiatan beliau, memberikan ilmu agama kepada rakyat seluruh negeri ini. Dan dalam masa sama, dia tahu bahawa Tuan Guru Haji Mohamad Yassin juga mempunyai 4 orang isteri dan 47 orang anak, dan salah seorang anaknya adalah seorang Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada waktu ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kami mempersembahkan penerbitan buku ini kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada seluruh warga pencinta ilmu di Malaysia sebagai satu simbolik penghargaan dan tanda rasa kasih sayang kami kepada ilmuwan agama tersebut. Sebagai agensi yang mempunyai objektif jelas untuk mencerdikkan akal budi bangsa, kami menyayangi semua golongan ilmuwan dan dengan cara menerbitkan buah fikiran mereka dalam bentuk pendokumentasian yang terhormat. Hal ini kerana pemikiran hanya akan terbenak dalam minda ilmuwan saja jika tidak dikongsi bersama halayak melalui buku. Justru gagasan pemikiran Tuan Guru Haji Mohamad Yassin ini sewajarnya diletakkan di tempat yang bermaruah, berbekalkan harapan ia bermanfaat untuk semua kumpulan generasi masyarakat pada hari ini.
Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit penghargaan kepada semua pihak yang membantu dalam menyempurnakan penerbitan buku ini, khususnya kepada Tuan Haji Nardin Awang, Profesor Politik Budaya Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, kerana beliau bertindak selaku penasihat dan juga penyelaras pada buku ini. Ucapan terima kasih kami juga kepada keluarga dan anak didik Tuan Guru Haji Muhammad Yassin yang banyak membantu dalam menyalurkan bahan dan maklumat sehingga terhasilnya buku yang kita lihat pada hari ini. Terima kasih juga kepada Presiden Kesatuan Kebangsaan Guru Agama Malaysia Barat, Tuan Haji Samsudin Samadi yang berusaha keras untuk bersama-sama menerbitkan buku ini. Dan juga terima kasih kami juga kepada semua yang terbabit, khususnya penulis yang telah saya sebutkan namanya tadi, penyusun, penyunting, pencetak dan mana-mana individu yang telah memberikan komitmen tinggi bagi menjayakan penerbitan buku ini. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam memastikan projek pada petang ini berjalan dengan lancar, terutamanya kepada pejabat daerah MUA, Majlis Perbandaran MUA, pejabat kadi daerah MUA, Masjid Sultan Ibrahim MUA, penghulu-penghulu, ibu pejabat polis MUA dan juga pejabat tanah MUA. Hadirin dan hadirat sekalian, semoga buku Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, tokoh ilmuwan Islam cemerlang ini akan memberikan inspirasi sekaligus dapat melahirkan lebih banyak agamawan ulum yang apabila ditabur ke laut menjadi pulau, disemai di daratan menjadi gunung, dilontar ke udara menjadi awan yang gemawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Muhammad Khair Ngadirun, Pengarah Urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, kerana ucapan haluan yang disampaikan. Waris abadi, kita dengarkan bingkisan aula. Mari mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abdul Aziz Haji Muhammad Yassin, waris Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Yang amat Adinda Muslimuddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, seorang daripada 42 orang anak Allahyarham Encik Muhammad Yassin. Saya bersama Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nafril, Datuk Kiai Haji Samsudin, Mufti Muridu dan Tanzim, Yang Berhormat Datuk Dr. Syahrin Mat Saleh, Ahli Jami'ah Negeri Jorak, yang berbahagia Tuan Haji Samsudin Haji Samudi, Pengurusi Kesatuan Kebangsaan Guru Agama Malaysia Barat, Tuan Johor, yang berbahagia saudara Tuan Haji Amran bin Abdul Rahman, Kau daerah MUA, ahli-ahli yang berhormat, Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita beramai-ramai berkumpul di sini dalam satu majlis pelajaran buku tentang ayahanda saya, Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, seorang insan yang hebat dan seorang ulama yang terbaik. Alhamdulillah, kami isi keluarga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah dunia dan pimpinnya dua buku yang memuatkan kisah hidup, pengorbanan, pemikiran, perjuangan dan amalan ayahanda kami akhirnya dapat diterbitkan. Untuk itu, saya bagi pihak ahli keluarga merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang bahagia Ustaz Abdul Latif Jufri dan saudara Ahmad Bahari Maldi yang bertukar rumus, menukil, mengkaji
menggali satu persatu hidup ayahanda kami sehingga berjaya diterbitkan menjadi sebuah biografi ilmiah yang lengkap. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia dan Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat Cawangan Johor yang telah bekerjasama menerbitkan buku ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaku anak muda Allahyarham Cikgu Mat Yassin, saya dapat melihat sendiri kegigihan dan pengorbanan ayahanda menabur jasa dan bakti pada anak bangsa melalui pendidikan. Sumbangan dan kegigihan perjuangan beliau menyamai kesedaran dan di kalangan masyarakat Melayu khasnya untuk memerangi kemunduran pemikiran melalui suluhan ilmu pengetahuan, menjadikan namanya turut meniti di bibir masyarakat Melayu khususnya di Muar ini. Penerbitan buku ini yang meriwayatkan liku-liku perjuangan ayahanda kami amat bermakna buat kami sekeluarga. Buku ini adalah satu penghormatan dan lambang penghargaan terhadap perjuangan ayahanda kami dalam menyebarkan ilmu dan dakwah Islam kepada masyarakat Melayu. Ucap sebagai wakil keluarga, saya berharap buku ini dibaca oleh orang-orang bukan sekadar untuk mengenali sosok diri Allahyarham, tetapi biarlah ada suatu manfaat yang diperolehi, khususnya dalam meningkatkan istiqamah kita mendalami ilmu agama yang merupakan natijah perjuangan ayahanda kami. Kami keluarga amat menghargai jasa ayahanda dan memangnya berdoa agar suatu hari nanti bisalah perjuangan suci beliau disambung pula oleh kami anak-anak sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana ternampaknya doa kami telah dimakbulkan. Tekad dan semangat perjuangan ayahanda dalam soal meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan ilmu diwarisi adinda saya yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini mempelopori usaha transformasi pendidikan negara. Harapan saya agar adinda Muhyiddin diberi kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan ayahanda memartabatkan bangsa dan agama melalui pendidikan. Saya percaya cabaran yang dihadapi amat besar, namun berkalikan semangat, tekad, doa dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah adinda akan berupaya untuk meneruskan perjuangan yang suci. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada perjuangan ayahanda Cikgu Muhammad Yassin bin Muhammad. Ayahanda murabbi yang setia, mendidik manusia di berpekerti mulia. Ayahanda berjuang berkorban segala
demi agama bangsa dan manusia. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu ucapan yang disampaikan seketika tadi. Jika kita amat-amati ucapan yang berbagai Tuan Haji Abdul Aziz tadi telah didahului dengan bacaan selawat Fatih. Selawat Fatih adalah merupakan antara selawat yang diperturunkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Yassin dan diijazahkan kepada orang ramai serta barisan muridnya menjadi amalan hingga hari ini. Bahkan selawat Fatih juga pernah diijazahkan kepada almarhum Sultan Iskandar ibn almarhum Sultan Ismail ketika mana baginda merupakan Tunku Mahkota Johor. Hakikatnya Tuan Guru Haji Muhammad Yassin adalah merupakan seorang murabi, ilmuwan, agamawan yang moderat dan progresif yang wajar dicontohi. Sidang hadirin, acara diteruskan lagi. Siapa upaya mengenal Manikam, andainya bukan dia jauh hari. Kutipan hikmah ucapan perasmian mengundang mulia Mufti Negeri. Maka dengan segala hormatnya mempersilakan Sahibul Samahah yang berhormat Datuk Haji Muhammad Tahrir, Datuk Kiai Haji Syamsuddin, Mufti Negeri Johor Darul Azim untuk menyampaikan ucapan perasmian dan melancarkan buku Tuan Guru Haji Muhammad Yassin. Dipersilakan. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha saudara pengacara majlis, Yang amat berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Yang berhormat Dr. Shahruddin Muhammad Salih, Pengerusi Institut Terjemahan Buku-Buku Malaysia, Yang saya hormati Tuan Haji Amran bin Abdul Rahman, Pegawai Daerah Muar, Yang saya hormati Tuan Haji Abdul Aziz Haji Muhammad Yassin, Wakil Waris Almarhum Tuan Haji Muhammad Yassin Muhammad, Yang berbahagia Tuan Haji Syamsuddin Samudi, Pengerusi Kesatuan Guru Agama, Pengerusi Kebangsaan Kesatuan Guru Agama Malaysia Barat Cawangan Johor, Yang saya hormati Pengarah Terjemahan dan Buku Malaysia Encik Muhammad Khir Ngadiun, Dede jemputan, anak-anak dan keluarga serta saudara mara kepada almarhum Tuan Haji Muhammad Yassin bin Muhammad, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana di atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bertemu dalam majlis perasmian pelancaran buku Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad, yang terlebih dulu juga saya ingin ucapkan terima kasih di atas penghormatan diberikan kepada saya untuk melancarkan buku ini. Sesungguhnya setelah saya meneliti khidmat dan bakti serta perjuangan almarhum Tuan Haji Muhammad Yassin Muhammad, kalaupun sekiranya saya tidak diundang untuk merasmikan buku ini, saya merasa perlu dan wajar saya hadir sebagai jemputan biasa. Kerana setelah meliti buku ini, usaha dan baktinya, bukunya secara tidak disedari, ini hari baru saya tahu, ataupun 2-3 hari lepas saya baru tahu setelah saya menyingkap perjuangannya. Beliau juga memberi baktinya bukan untuk masyarakat secara amnya, tetapi untuk diri saya pun ada juga bukunya. Hadirin hadirat yang saya hormati, Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad dilahirkan di Tanjung Bidara, Melaka pada tahun 1898. Artinya kalau dia masih terus hidup, umurnya 114 tahun.
Datuknya berasal dari Sumatera, telah berhijrah beramai-ramai bersama kaum keluarganya ke Melaka bagi mengelakkan diri daripada penindasan dan penjajahan Belanda. Alhamdulillah, ternyata penghijrahan awal oleh Datuk kepada Tuan Guru Haji Muhammad Yassin telah membawa berkah, di mana cucunya pula menjadi tenaga yang aktif dalam menyampaikan ajaran Islam di Semenanjung. Ini terbukti dengan hasil usahanya, maka terbinalah sebuah madrasah yang terkenal di daerah Muar yang dikenali sebagai Madrasah As-Sa'diyah, yang berarti madrasah yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Tidak cukup dengan nama Madrasah As-Sa'diyah, nama Tuan Guru Haji Muhammad Yassin telah diangkat lagi martabatnya bila mana almarhum Tuan Haji Muhammad Yahya, minta maaf dia masih hidup lagi, bila mana Tuan Haji Muhammad bin Yahya yang lebih dikenali dengan nama Cikgu Mak Yahya pada tahun 1965 telah mengasaskan sebuah sekolah menengah yang dikenali dengan nama Sekolah Menengah Muhammad Yassin, yang mana bangunan Madrasah Sa'diyah dan Madrasah Maharani Islamiyah di Lorong Serkam 1 merupakan dua buah bangunan yang digunakan, di mana saya sendiri bersama Ustaz Haji Ahmad Tunggal menjadi pelajar pada tahun 1967. Di sebelah pagi kami belajar di Mahat Muar di Jalan Jonit, dan di sebelah petang pula menjadi pelajar di Sekolah Menengah Muhammad Yassin Jalan Bakri. Ada kalanya Tan Sri Timbalan Perdana Menteri masuk mengajar dalam perkara bahasa Melayu. Saya percaya bilangan muridnya sejak awal penubuhannya bukan sedikit. Mereka yang belajar di madrasah ini bukan saja datang dari sekeliling Muar, malah dari luar Johor pun bukan kecil bilangannya. Ketika saya menjadi pelajar di Mahat Muar pada tahun 1966, di mana pada tahun itu saya mula mengenali diri almarhum secara lebih dekat. Kerana dengan kesibukannya sebagai seorang agamawan pada hari itu, tawaduknya masih lagi dapat kita lihat, di mana masih lagi sempat untuk menghantar pelajar Mahat Muar. Saya difahamkan adalah anak saudara kepada almarhum pada ketika itu, yang sering kelihatan, almarhum sering kelihatan mengajar di berbagai tempat, dan nampak jelas riak wajahnya menjalankan tugas dengan penuh ikhlas dan merendah diri. Tidak tahu apa kereta yang dipakai pada itu modelnya, yang saya masih ingat warnanya kehijauan. Pernah almarhum Ustaz Daud bin Junid, bekas guru di Mahat Muar, berkata pada tahun 1966, hanya 3 orang ulama saja ada di Muar pada ketika itu. Kalau tidak ada lagi 3 orang ini, maka Muar tidak ada lagi ulama. Yang dimaksudkan oleh almarhum Tuan Haji Daud Junid ialah pertama sekali Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, dan yang kedua almarhum Tuan Haji Muhammad Ted daripada Kerobok, dan yang ketiga almarhum Tuan Haji Tuan Said Abdullah Al-Habashi, guru di Madrasah Lughatul Quran Jalan Maria Muar. Cerita mengenai asal usul keturunan Tuan Guru Haji Muhammad Yassin tidak jauh dengan cerita ayahanda saya Haji Samsudin bin Haji Ridwan. Haji Ridwan yang juga tidak selesa tinggal di Indonesia kerana dihambat oleh Belanda. Akibatnya Haji Ridwan dan ramai lagi saudara mara saya yang berhijrah ke Semenanjung, dan ayahanda saya Haji Samsudin menyusul kemudian dan membuka madrasah yang dikenali dengan Madrasah Samsudiniyah di Kundang Ulu. Kerana itu kita patut bersyukur bagaimana disebutkan tadi oleh Encik Muhammad Khair dengan Dirut. Kita kena lihat bila mana kita lalu pembinaan jalan-jalan atau jambatan-jambatan, sering saya sebut pada anak saya, kalau tidak kerana Haji Ridwan dulu,
dihambat oleh Belanda, Haji Samsudin tidak datang Malaysia, barangkali ayah awak yang buat jembatan ini. Anak-anak kita tak perasan itu. Kerana itu kita harap mereka dapat bersyukur duduk di Malaysia. Begitulah halnya kepada penyebar-penyebar Islam yang lain yang merasa kurang selesa tinggal di Yaman. Akhirnya, ramai di antara mereka yang berhijrah ke Nusantara, termasuklah ke Indonesia, Singapura dan Johor. Maka lahirlah madrasah-madrasah yang terkenal seperti Al-Atas di Johor Bahru, Al-Junaid dan As-Sagaf di Singapura. Sesungguhnya penghijrahan mereka yang menjadi sebab kepada terbinanya madrasah-madrasah ini sudah tentu berlaku dengan izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Penghijrahan mereka seolah-olah menyahut seruan Allah sebagaimana terkandung dalam surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Artinya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Disokong lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Hinggalah pada penghujungnya. Yang bermaksud sesungguhnya setiap perbuatan mestilah disertakan dengan niat. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Saya penuh yakin bahawa penghijrahan Datuk kepada almarhum Tuan Haji Muhammad Yassin adalah hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan usaha dan amal mereka akan diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Imam Asy-Syafi'i telah menggariskan 6 ciri orang yang bijak, pandai, cemerlang dalam ilmunya, yaitu zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulwatun wa suhbatu ustazi wa tulu zaman. Yang berarti cerdik, berusaha bersungguh-sungguh, cukup keuangan untuk perbelanjaan, senantiasa mendampingi guru dan masa yang panjang. Ciri-ciri yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ini ada pada diri almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin. Tuan Guru Haji Muhammad Yassin telah berguru dan menjadi murid harapan dan kesayangan Al-Fadhil almarhum Kadi Abu Bakar. Beliau merupakan seorang murid yang cerdas dan cepat menangkap pelajaran yang diajarkannya. Di antara ulama yang pernah menjadi guru kepada Tuan Guru Haji Muhammad Yassin ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Saleh, Fakih Hamzah dan Syekh Fadil Bentan. Di bawah didikan almarhum Haji Abu Bakar, almarhum Tuan Haji Muhammad Yassin telah berjaya menamatkan pelajarannya secara mendalam, terutama ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Suatu yang amat dibanggakan ialah keupayaan Tuan Guru untuk menguasai ilmu dengan baik dan fasih pula berbahasa Arab. Berkat kesungguhan beliau yang sentiasa mendampingi para ulama, menjadikan setiap ilmu yang dimiliki juga menjadi berkat dan memberi manfaat kepada masyarakat. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mungkin almarhum ada memikirkan, yang saya maksudkan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, ada memikirkan di mana hala tuju pelajar-pelajar sekolah Arab ini setelah tamat pengajiannya di peringkat ibtidai. Maka pada tahun 1946, 23 Ogos, beliau bersama rakan-rakan seangkatannya yang saya kenali lagi, antaranya almarhum Haji Abdul Rahim Rais dan abangnya almarhum Pengulu Haji Usman Rais, kedua-duanya dari jalan Junaid Muar. Mereka telah menubuhkan persatuan atau lajnah pengembang pelajaran agama Islam daerah Muar. Di antara hasil dan kejayaan lajnah ini ialah menubuhkan pusat pengajian peringkat menengah atau dikenali sebagai Ma'had Muar, di mana pada tahun 1964 telah dibangunkan di jalan Junaid Muar, yang kemudian pentadbirannya diambil alih oleh Majlis Agama Islam, yaitu pada tahun 1966, dan saya adalah merupakan murid pertama pada tahun 1966. Mulai tahun 1977, Ma'had Muar pula dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama atau SMKA Ma'had Muar, yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran sehinggalah ke hari ini. Disebut orang
bahwa harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama. Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bukan saja meninggalkan nama yang harum, malah beliau juga meninggalkan jasa yang masih dinikmati oleh pelajar-pelajar aliran agama sehingga ke hari ini. Terutama sekali di Mahat Muar dan Madrasah Sa'diyah. Tanpa usaha yang dilakukan oleh beliau sejak tahun 1946, tentunya tidak wujud Mahat Muar di Jalan Julid pada hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, sekiranya pada hari ini diadakan pemilihan atau pencalonan ulama silam yang misali, maka nampaknya ayahanda saya almarhum Haji Samsudin Haji Ridwan tidak dapat menandingi kehebatan almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin Muhammad. Saya katakan demikian kerana almarhum Haji Samsudin hanya mempunyai zuriat seramai 18 orang saja. Hasil perkongsian hidup bersama dua bonda saya. Manakala almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin mempunyai zuriat disebutkan tadi seramai 47 orang dari 4 orang isteri. Orang-orang agamawan pada masa dulu istrinya lebih daripada satu. Ini hari siapa nak dikenal sebagai agamawan, dia kena kahwin lebih daripada satu. Kalau markah maksimum bilangan anak ialah 10 katakan, nampaknya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin awal-awal lagi dapat markah 11. Artinya almarhum mendapat markah bonus 1 markah. Kalau dilihat pula dari segi kejayaan anak-anaknya, sekali lagi almarhum mendapat 1 markah bonus. Sebab anaknya ada yang menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia buat masa sekarang. Saya katakan buat masa sekarang pasal apa? Jika sekiranya pemilihan tokoh atau ulama silang dua yang misalnya diadakan lebih lambat lagi, mungkin almarhum akan mendapat 2 markah bonus. Kerana anaknya ketika itu mungkin menjadi Perdana Menteri Malaysia pula. InsyaAllah. Di sini kita dapat lihat bahawa beliau almarhum seorang yang sangat bertanggung jawab pada keluarga, masyarakat, agama dan negara. Usaha-usaha umur ini, ikhlas ini perlu diteruskan sehingga bila-bila dan dicontohi oleh kita pada hari ini. Tuan Guru Haji Muhammad Yassin telah pulang ke rahmatullah pada jam 2 pagi bersamaan 8 Zulkaidah 1975 bersamaan 12 November 1975 pada usia 77 tahun. Saya ringkaskan di sini. Hadirnya kita pada hari ini, di samping dapat mengenali almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin dengan lebih dekat, kita juga dapat mengetahui khidmat bakti keagamaan yang dicurahkan oleh beliau. Harapan kita, marilah kita menginsafi dan berfikir, apakah pula jasa kita pada agama, supaya dapat kita persembahkan nanti di hadapan Allah pada hari di mana harta dan benda serta anak pinak sudah tidak berguna lagi. Kalau kita tidak punya harta untuk diwakafkan sebagai amal jariah, dan kalau tidak punya ilmu yang dimanfaatkan oleh umat Islam pada hari ini atau untuk generasi yang datang kemudian, malah kalau mungkin ditakdirkan kita tidak punya anak yang saleh untuk mendoakan setelah kematian kita, maka sekurang-kurangnya marilah kita menjadi penyokong, pengikut serta penyumbang kepada apa sahaja usaha yang mendorong ke arah kebaikan. Kalau tadi yang berbahagia Tuan Haji Abdul Aziz mengakhiri ucapannya dengan pantun, saya nak balas dia dengan 2 pantun. Dialah yang ulung antara rakan, hidup berjasa banyak berkhidmat. Untuk almarhum kita doakan supaya dia dicucuri rahmat. Untuk almarhum kita doakan moga senantiasa mendapat rahmat. Bacaan Fatihah kita panjatkan, moga rohnya sentiasa selamat. Al-Fatihah. Dengan kata-kata tersebut dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
saya dengan ini melancarkan buku almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon soal bersama Datuk Mufti terus berada di pentas dan majlis dengan ini mempersilakan Diktit Kehormat mengiringi Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin untuk menyempurnakan surat. Di bahagian belakang buku berkenaan dimunculkan nazam yang tersemat di inskripsi. Antara pernikahannya berbunyi, jika berhajat kepada Allah, 100 selawat hendak bacalah. 1000 ya latif, kemudian ditambah. Pagi dan petang janganlah lengah. Apabila keduanya telah selesailah, angkatlah tangan kedua belah. Mohonlah hajat kepada Allah, nescaya dikurniakan insya-Allah. Nazam berkenaan turut dimukilkan bersama selawat Fatih yang juga terkandung dalam buku yang dimaksudkan. Sultan Ibrahim Muar diwakili oleh Tuan Haji Ismail Abdul Ghani. Di dalam acara perperdaan ini juga, majlis ini menyampaikan sijil kepada wakil peserta kursus asas Akademi Imam Muda Siri 1, Kek Muar dan Ledal. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyampaikan sijil kepada peserta Imam Muda diwakili oleh Ketua Pelajarnya, Saudara Muhammad Fadli bin Norawi. Untuk maklumat semua, kursus ini juga turut didanai oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Dan sebagai penghargaan tanda kasih kepada Sahibul Samahah Yang Berhormat Datuk Mufti, dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyampaikan cenderamata kepada Sahibul Samahah Datuk Haji Muhammad Tahrir Datuk Kiai Haji Samsudin Mufti Negeri Johor dan Kelantan. Terima kasih Sahibul Samahah Datuk. Acara ini diteruskan selawat Fatih yang dinukilkan di tempat di atas kanvas. Dan majlis juga mempersilakan yang berbahagia Yang Berhormat Datuk Dr. Syamsuddin Mat Saleh untuk menyampaikan. Sidang hadirin sekalian, sumbangan ilmuwan ini adalah berupa jariah ilmu. Bagi meneruskan dari acara pada petang ini adalah penyampaian buku sumbangan kepada anak murid Tuan Guru Haji Muhammad Yassin. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ini oleh Diktit Kehormat menyampaikan buku sumbangan kepada semua anak-anak murid Tuan Guru Haji Muhammad Yassin yang turut menghadiri. Buku yang diterbitkan dan nazam yang saya maksudkan ini juga sebenarnya turut dinukilkan di atas naskah selawat Fatih dan dibincangkan di halaman 46 di dalam buku ini. Syair yang berbunyi, wahai murid-murid saya sekalian, baik pun laki-laki dan perempuan, amal yang ditetapkan janganlah malas dan janganlah segan.
pahala banyak Tuhan kurniakan. Demikian disebut dalam Al-Quran. Satu selawat saya ijazahkan kepada murid-murid saudara sekalian, 2 negeri. Jika berhajat kepada Allah, 100 selawat hendak bacalah, 1000 ya latif, kemudian ditambah. Pagi dan petang janganlah lengah. Apabila keduanya telah selesailah, angkatlah tangan kedua belah, pohonlah hajat, turut menjadi amalan utama Tuan Guru Haji Muhammad Yassin. Beliau mampu mengembangkan pengaruhnya di bidang dakwah dan pendidikan. Bermula dengan mengulang-ulang selawat Fatih yang diajarkan oleh gurunya Haji Abu Bakar Alim. Tidak sekadar yang disebutkan saja. Baginda almarhum Sultan Johor, Sultan Iskandar Al-Hajj memulakan tiap kali kita ucapannya dalam semua majlis rasmi dengan selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqana bil haqqi haqqa wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Demikian juga selawat ini sedang dilantas oleh timbalan Perdana Menteri kita, seperti mana lazim dalam ucapannya. Soalnya, siapakah yang diijazahkan dan ada apa sebenarnya dengan selawat Fatih, sehingga lantarannya ia dikatakan memiliki kaitan yang sangat penting dalam hidup Tuan Guru Haji Muhammad Yassin. Dan saudara-saudari, saudara Allah, ini adalah 2 naskah buku doa dan amalan almarhum. Koleksi ini baru saja diterbitkan selepas sekian lama tersimpan sebagai amalan istri-istri dan juga anak-anak almarhum. Terima kasih Ustaz Zainal Sakiban Al-Jauhari yang banyak membantu menyusun dan menterjemah buku ini. Tuan Guru Haji Muhammad Yassin antara barisan ulama Johor yang banyak menyumbangkan bakti serta membangkitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Almarhum membuka mata masyarakat Melayu khususnya di Johor pada era merdeka. Beliau berjuang demi anak bangsa, pentingnya ilmu pengetahuan sebagai benteng untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Antara sumbangan beliau termasuklah mendirikan 2 buah institusi pendidikan, iaitu aliran agama dan aliran akademik di daerah Muar. Madrasah As-Sa'diyah yang diasaskannya pada tahun 1935 antara lain bertujuan meningkatkan taraf pendidikan Islam serta memartabatkan penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Selain itu, dia turut merubuhkan sebuah sekolah swasta pada era perang, iaitu Sekolah Menengah Mak Yassin, bagi menangani keciciran akademik dalam kalangan pelajar bumi putra. Di pentas dakwah, Tuan Guru Haji Muhammad Yassin berperanan mengembangkan pendidikan akidah, fiqh, pengajian tasawuf dan amalan rohani. Semua itu sebagai mempersiap masyarakatnya dalam menghadapi zaman yang penuh cabaran. Pada jadwal harian dari awal pagi hingga ke dini hari, Haji Muhammad Yassin menjadi guru takmir yang gigih sepenuh masa, membabitkan lebih 20 masjid dan surau yang digiliri setiap ketiga. Ketukahan beliau dalam bidang pengajian ilmu mendorong kejayaan generasi bangsanya. Kejayaan ini termasuk dibuktikan oleh anak-anak beliau seperti Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin yang kini memegang peranan penting dalam kerajaan, yaitu sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Tahukah tuan-tuan, dalam buku ini turut mencatat firasat Haji Muhammad Yassin mengenai masa depan beberapa orang anaknya yang bakal menjadi orang besar suatu hari nanti. Ramalan beliau yang diungkap sebanyak 2 kali di tempat dan masa yang berasingan telah terbukti pada hari ini. Apakah rahsia kehebatan sebenar Haji Muhammad Yassin sehingga mampu menguasai ilmu laduni? Demikian juga bahasa Arab dengan begitu cemerlang, terus menguasai pengajian ilmu mu'tabar serta kitab-kitab tasawuf, fiqh, akidah, misalnya Al-Hikam, Darus Samin, Aqidatun Najin, Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Untuk itu tuan-tuan, sila dapatkan buku ini. Banyak lagi keistimewaan yang dimiliki oleh Tuan Guru Haji Muhammad Yassin. Bersama gurunya Haji Abu Bakar Alim, beliau melihat begitu gigih memerangi fikrah dan aliran fahaman kaum muda. Siapa kaum muda itu dan siapa pula yang dikatakan kaum tua? Mengapa Haji Abu Bakar Alim meletak jawatan sebagai mufti selepas menjawabnya dalam tempoh kurang sebulan? Apa kaitannya dengan pertemuan 2 fikrah yang disebutkan itu? Buku ini secara jelas
menerangkan betapa peranan ulama kaum tua seperti Haji Mak Yassin dan Kadi Abu Bakar Alim serta sahabat-sahabat sentiasa didambakan bagi memastikan perpecahan umat Islam tidak terus berlaku sehingga hari ini. Selain itu, wirid haujakan antara amalan yang pernah disebarluaskan bagi pendidik rohani umat Islam dalam era perang di negeri Johor. Bahkan Ibrahim bin Abu Bakar meminta ulama tarekat membantu baginda untuk memastikan Johor sentiasa dijauhi daripada sebarang angkar muda. Siapa Kiai Fadil Al-Bani? Siapa pula Tuan Guru Osman Al-Hari? Dan siapa pula Haji Ahmad Tunggal dalam kaitan ini? Jadi tuan-tuan kena baca buku ini sehingga habis. Dan Sri, Puan Sri, Dato'-Dato' dan Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, daya intelektual tokoh ulama Haji Muhammad Yassin secara hakikatnya masih kurang ditonjolkan dalam masyarakat kita. Sebilangan para sarjana moden amat rakus memandang barat sebagai model sebenar tamadun sejagat. Sebaliknya, warisan Islam, khususnya pemikiran dan hasil karya tokoh ulama abad ke-16 hingga ke-20 amat jarang dipertengahkan. Bahkan, tokoh sufi dan pembabitanya dalam masyarakat dianggap lambang kemunduran umat Islam. Lebih menyedihkan, kitab kuning karya ulama tradisional seperti kebanyakan kitab rujukan Haji Muhammad Yassin didakwa sinonim dengan kemunduran keilmuan dan keintelektualan. Buku ini mungkin bukan jawabannya, tetapi aliran pemikiran almarhum dalam kaitan ini boleh kita manfaatkan. Jadi kurangnya tokoh ulama di negeri Johor, mereka tonggak kejayaan negeri ini dan dilihat saling berganding bersama golongan umarah. Artinya antara ulama dan umarah mereka berpisah tiada. Misalnya Menteri Besar Johor Allahyarham Datuk Haji Hassan Yunus yang dipilih melalui proses pilihan raya pertama negara ini. Beliau bukan sahaja dari kalangan umarah tetapi juga seorang ulama. Beliau seperti juga abangnya Datuk Abdul Rahim Yunus, kedua-duanya adalah bekas mufti Johor, iaitu anak-anak kelahiran Farid Qadi Muar. Dan hubungan ini satu kajian yang menyeluruh dan komprehensif tentang tokoh Islam zaman silam di negara ini, khususnya di Johor, perlu diteruskan. Perkisahan dalam buku Tuan Guru Haji Muhammad Yassin hanya satu bahagian daripada usaha-usaha ke arah itu. Tokoh ulama seperti Haji Muhammad Yassin secara tidak disedari memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan jangka hayat politik di negeri ini. Beliau tidak hanya seorang ahli politik dalam kesantunan keluarganya yang besar, ahli politik dalam dunia pendidikan dua aliran, ahli politik dalam jalur masyarakat majmuk, dan ahli politik dalam penyatuan umat. Bidang siasah khusus beliau ialah melalui kesarjanaan tasawufnya dan kesinambungan pemikirannya yang jauh ke hadapan. Langkah menilai semula pembabitan ulama tradisional seperti beliau serta ilmuwan Islam profesional asli dalam kelangsungan politik serta masa depannya wajar dilaksanakan segera di negara ini. Sekaligus usaha ini bertujuan menjauhi wabak kurang beradab terhadap warisan jati diri dan kesarjanaan lokal. Kebarangkalian yang jelas ialah selama ini pemahaman salah telah berhasil daripada pengaruh atau diayat yang memesongkan sejarah kebenaran Islam itu sendiri. Sesungguhnya ulama itu pewaris parangan. Matinya hari ini mungkin akan melahirkan hari esok, tetapi perginya ulama hari ini akan tercabut satu syafaat buat hari esok dan pegalang gantinya buat selama-lamanya. Semoga Allah merahmati almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Yassin bin Muhammad serta seluruh ahli keluarga, anak-anak didik dan jariah ilmunya yang dimanfaatkan sebagai warisan milik bersama. Buat akhirnya, terima kasih cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua penulis, bahkan juga tahniah kerana penghasilan buku yang besar artinya kepada sejarah pengkajian ilmuwan dan agamawan di Malaysia. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Latif Al-Jufri dan Cikgu Ahmad Bahri Mardi. Untuk pengetahuan semua yang hadir, buku Tuan Guru Datuk Haji Kamarudin bin Zakaria, mantan Imam Besar Masjid Negara, dan Ustaz Dr. Ahmad Tarmizi dan Abdul